Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa dipinta, Nur Ain binti Kamarul Adli. Saya merupakan pelajar dari kumpulan F2D dan pelajar option Pendidikan Islam ambilan Jun 2023, keluaran Mei 2028. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyempurnakan satu tugasan iaitu PIMK 1124, Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islam. Dalam tugasan ini, saya telah diberikan amanah untuk membentangkan mengenai salah seorang khalifah dalam zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi, sebelum saya memulakan tugasan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Luqman Hakim alias Fahairuzal bin Muhammad Ghazali selaku pensyarah bagi kursus ini, kerana beliau telah mengajar banyak perkara untuk saya melaksanakan tugasan pada hari ini. Jadi, kalian nak tahu tak siapakah tokoh khalifah yang telah saya pilih? Nak tahu? Jom kita nantikan. Boleh awak tolong terangkan ciri kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab dan sumbangannya kepada negara? Mestilah boleh. Tapi kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka sebelum saya perkenalkan dengan lebih lanjut apakah ciri-ciri dan juga sumbangan yang telah diberikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapakah Sayyidina Umar. Rakan-rakan kenal tak siapa Sayyidina Umar ya? Tak kenal? Jom saya ceritakan. Baiklah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab merupakan antara 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga. Selain itu, beliau juga merupakan khalifah yang kedua selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenar beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau telah dilahirkan pada tahun yang ke-13 selepas peristiwa Tahun Gajah. Selain itu, beliau telah diberi gelaran Al-Faruq yang dapat membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Bukan itu sahaja, beliau juga telah memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan banyak sumbangan yang telah diberikan olehnya. Saya akan ceritakan dengan lebih lanjut sekejap lagi. Dan akhirnya, beliau telah wafat pada tahun yang ke-23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Dan adakah kalian semua tahu bahawa sebenarnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada asalnya sangat membenci agama Islam. Beliau juga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi hidayah itu milik Allah. Dan akhirnya beliaulah orang yang paling berani dalam memperjuangkan agama Islam yang tercinta ini. Baiklah, mari kita lihat ciri kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ciri yang pertama ialah beliau merupakan seorang yang sangat berani. Sebagai contoh, beliau berani dalam mengisytiharkan keislamannya di hadapan musuh tanpa rasa takut dan juga gerun. Selain itu, beliau juga berani dalam menegakkan kebenaran dalam berdakwah. Terdapat satu kisah yang mana pada ketika itu, ketika peristiwa hijrah ke Madinah, beliau mengambil langkah yang berbeza berbanding sahabat lain. Ketika mana sahabat lain berhijrah dengan cara sembunyi, tetapi tidak bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau melakukan hijrah secara terang-terangan dan sempat melakukan tawaf sebelum berhijrah ke Madinah. Bukan itu sahaja, beliau juga akan mencabar sesiapa sahaja yang berani untuk menghalang perjalanannya ketika berhijrah pada ketika itu. Dan beliau berkata, sesiapa yang sanggup menjadikan ibunya keseorangan disebabkan kematian anak, sesiapa yang sanggup meletakkan anak-anaknya menjadi yatim disebabkan kematian seorang bapa, dan sesiapa yang sanggup menjadikan isterinya seorang balu kerana kematian suami, maka marilah beradu tenaga denganku. Dari kisah ini kita dapat lihat bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab merupakan seorang yang sangat-sangat berani dalam menegakkan agama Islam yang tercinta. Baiklah, saya akan ceritakan pula ciri kepimpinan yang seterusnya ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab merupakan seorang yang sangat adil. Kisah keadilan ini dapat kita lihat melalui kisah anaknya iaitu Abdul Rahman yang melakukan kesalahan minum arak ketika berada di Mesir. Jadi apabila Sayyidina Umar mendengar tentang perkara tersebut, beliau memerintahkan Amr bin Al-As selaku Gubernur di Mesir pada ketika itu untuk menjatuhkan hukuman terhadap anaknya. Tapi Amr bin Al-As ni dia berasa susah hati
kerana orang yang hendak dihukum itu merupakan anak khalifah. Lalu, dia menjatuhkan hukuman yang ringan dan berbeza dengan pesalah-pesalah lain, iaitu Abdul Rahman ini dikenakan mencukur kepala dan juga sebatan di dalam kawasan yang tertutup. Hal ini sangat berbeza dengan pesalah lain, iaitu mereka akan dikenakan sebatan di kawasan yang terbuka dan di khalayak ramai. Dan apabila Sayyidina Umar tahu tentang perkara ini, Sayyidina Umar pun menghantar surat kepada Amr bin Al-As. Lalu dia berkata dalam surat tersebut, engkau tahu bahawa aku tidak akan berkompromi dengan sesiapa pun dalam menjalankan amanah Allah. Dan ini kita dapat lihat bahawa sifat Sayyidina Umar yang sangat adil walaupun hukuman tersebut dikenakan terhadap anaknya sendiri. Hebat tak Sayyidina Umar Al-Khattab? Nak tahu lebih lanjut? Jom baiklah lihat. Selain itu, Sayyidina Umar juga merupakan seorang yang sangat mengutamakan rakyat. Beliau menggunakan harta negara untuk kepentingan rakyat sahaja dan tidak pernah sesekali terfikir untuk menggunakan bagi kesenangan diri dan juga ahli keluarganya. Oleh hal yang demikian, beliau telah mendirikan pelbagai tembok dan juga benteng untuk melindungi kaum muslimin daripada serangan musuh. Bukan itu sahaja, ketika berlakunya krisis makanan di Madinah, golongan miskin bertambah ramai. Jadi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berasa bimbang dan juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, beliau memerintahkan agar binatang ternakan disembelih dan diberikan kepada rakyat-rakyat. Dan pada ketika itu, para petugas memilih bonggol unta dan juga hati untuk diberikan kepada Sayyidina Umar. Dan apabila Sayyidina Umar mendapat sari juadah tersebut, beliau bertanya, dari manakah dapatnya juadah tersebut? Lalu mereka menjawab, daripada haiwan yang telah disembelih sebentar tadi. Jadi apabila Sayyidina Umar mendengar benda tersebut, beliau berkata, aku akan menjadi pemimpin yang paling buruk sekiranya aku makan daging yang lazat ini dan memberikan tulang-tulang kepada rakyatku. Jadi beliau hanya meminta roti sahaja untuk beliau alas perut. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab sangat mengutamakan rakyatnya. Baiklah, ciri kepimpinan Sayyidina Umar yang seterusnya ialah beliau merupakan seorang yang sangat bertanggungjawab dan mengambil berat tentang masalah rakyat jelatannya. Beliau seringkali menyamar sebagai rakyat biasa untuk melihat sendiri tentang kesusahan yang dialami oleh rakyat-rakyatnya. Dan terdapat satu kisah yang terkenal bagi sifatnya yang bertanggungjawab ini, iaitu pada suatu malam, beliau sedang berjalan-jalan di sebuah desa dan pada ketika itu, beliau terdengar satu tangisan kanak-kanak yang menangis terlalu lama. Lalu beliau pergi ke rumah tersebut dan melihat bahawa terdapat seorang ibu yang sedang memasak di dapur. Tetapi tangisan tersebut terlalu lama dan ibunya pun memasak terlalu lama sampai berkata, sabar, ibu sedang memasak. Tetapi ucapan tersebut ulang berkali-kali. Akhirnya kanak-kanak tersebut pun tertidur. Dan apabila kanak-kanak tertidur, Sayyidina Umar menuju ke rumah ibu tersebut lalu bertanya, mengapakah kanak-kanak ini menangis terlalu lama? Lalu sang ibu menjawab, kerana dia terlalu lapar. Sayyidina Umar pun bertanya, mengapa engkau tidak memberi saja makanan yang sedang engkau masak tersebut? Ibu tersebut menjawab, tidak ada makanan. Sebenarnya saya hanya masak batu sahaja untuk mereka ingat bahawa saya sedang memasak. Dan apabila Sayyidina Umar mendengar perkara tersebut, Sayyidina Umar bertanya, mengapa engkau tidak memohon bantuan daripada sang khalifah? Beliau boleh memberikan bantuan dari Baitul Mal. Tetapi apabila mendengar saja pertanyaan tersebut, sang ibu menjawab, khalifah sekarang ini sangat zalim. Dan bila Sayyidina Umar mendengar, dia sangat terkejut. Lalu bertanya, bolehkah engkau jelaskan mengapa engkau mengatakan bahawa dia sangat zalim? Dan sang ibu menjawab, beliau sepatutnya turun padang dan melihat sendiri kesusahan rakyat yang ada sekarang ini. Dan apabila Sayyidina Umar mendengar sahaja tentang perkara tersebut, Sayyidina Umar menangis. Lalu beliau melari menuju ke Baitul Mal dan mengangkat barang-barang untuk diberikan kepada sang ibu tanpa bantuan sesiapa pun. Bukan itu sahaja, beliau juga selalu terfikir jika masih ada lagi kah rakyatnya yang tidak dapat tidur kerana kelaparan. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa beliau merupakan seorang yang sangat-sangat bertanggungjawab. Sebentar tadi kita sudah lihat ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sekarang kita akan lihat pula apakah sumbangan yang telah diberikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam bidang pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan juga ketenteraan. Jom kita nantikan. Sekarang kita akan lihat pula apakah sumbangan yang telah disumbangkan oleh Sayyidina Umar dalam bentuk pentadbiran. Jadi, dari segi yang pertama ialah
Sayyidina Umar telah memperkasakan fungsi Majlis Syura. Bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar, maka beliau telah memperkasakan Majlis Syura ini sebagai badan perundingan yang tertinggi dalam negara. Okey, dalam Majlis Syura ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu Majlis Syura tertinggi dan juga Majlis Syura Am. Pada zaman dahulu, Majlis Syura ini hanya terbagi kepada satu bahagian sahaja. Dan semua perkara yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan sosial akan dibincangkan dalam Majlis Syura ini. Dalam Majlis Syura ini, rakyat diberikan peluang kebebasan bersuara untuk mengemukakan cadangan dan pandangan yang perlu diberikan untuk memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lebih lancar. Bukan itu sahaja, dari sudut pentadbiran juga, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah mengasaskan takwim hijrah. Pengenalan kepada takwim hijrah ini dapat memudahkan umat Islam untuk membuat catatan penting tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan beliau telah menjadikan tahun hijrah Rasulullah ke Madinah sebagai tahun yang pertama hijrah. Hal ini dapat memudahkan umat Islam untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi selepas itu. Dan beliau telah mengasaskan takwim hijrah ini pada tahun yang ke-17 hijrah. Sumbangan Sayyidina Umar yang ketiga pula dalam bidang pentadbiran ialah beliau telah mengasaskan Al-Diwan. Tahu tak Al-Diwan itu apa? Tak tahu? Mari saya ceritakan. Baiklah, Al-Diwan merupakan daftar ataupun buku catatan. Di dalam buku catatan tersebut telah ditulis nama-nama tentera Islam dan juga bayaran sara hidup yang telah diberikan kepada mereka. Dan bayaran sara hidup ini juga telah diberikan berdasarkan jasa seseorang terhadap Islam, terutamanya ketika proses perluasan wilayah Islam ke serata dunia. Sumbangan Sayyidina Umar yang keempat dalam bidang pentadbiran ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah membahagikan wilayah kepada beberapa bahagian. Kenapa buat macam tu Sebenarnya, sewaktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, negara Islam telah berkembang luas, iaitu bermula daripada sempadan negara China di sebelah timur sehinggalah ke bahagian Eropah di sebelah barat. Jadi, untuk melicinkan lagi pentadbiran negara ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Contohnya, di Mesir, Mekah, Syam, Palestin dan sebagainya. Dan di setiap wilayah-wilayah Islam yang telah dibahagikan ini, Sayyidina Umar telah melantik pegawai-pegawai kerajaan seperti Gubernur, Ketua Setiausaha dan juga pegawai-pegawai lain dalam jabatan-jabatan tertentu. Contohnya dalam jabatan perundangan, jabatan kehakiman dan juga jabatan percubaan. Hebat kan Sayyidina Umar? Jom kita nantikan satu lagi sumbangan Sayyidina Umar dalam bidang pentadbiran, iaitu kita ada pentadbiran tanah. Jadi, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tanah-tanah yang telah dikuasai oleh tentera Islam pada ketika ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kita ada tanah Dimmah dan juga tanah Sawafi. Tahu tak apa benda? Tak tahu? Jom saya ceritakan. Okey, tanah yang pertama, tanah Dimmah. Tanah Dimmah ini adalah tanah yang memang dimiliki oleh pemilik asal. Dan tanah yang kedua iaitu tanah Sawafi. Okey, tanah Sawafi ini merupakan tanah yang tidak bertuan yang ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah iaitu golongan peneroka. Jadi tanah ni tak boleh dibeli, tak boleh dijual kepada sesiapa pun untuk mengelakkan daripada berlakunya perpecahan umat Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga telah memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Islam yang mana semakin lama semakin berkembang luas. Contohnya ialah tanah awam yang telah dikuasai oleh tentera Islam di Iraq dan juga tanah yang tidak bertuan dijadikan hak kerajaan dan hasil yang dipungut daripada tanah tersebut akan digunakan untuk membayar prasarana awam. Baiklah, dalam bidang ekonomi pula, apa yang Sayyidina Umar sumbangkan? Nak tahu? Okey, saya ceritakan tau. Yang pertama, Sayyidina Umar telah memantapkan sistem pengurusan Baitul Mal berikutan dengan harta negara Islam yang semakin lama semakin meningkat disebabkan perluasan wilayah Islam. Jadi, pada waktu ni, sebuah buku kira-kira telah diletakkan di Baitul Mal untuk merekod sumber kewangan negara. Okey, jadi sumber-sumber kewangan negara ni berpunca daripada beberapa jenis, iaitu kita ada jizyah, ghanimah, kharaj, al-fai, usyur dan juga zakat. Okey, tahu tak maksud dia apa?
Tak tahu? Kejap tau saya ceritakan. Baiklah, jizyah membawa maksud cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi yang meminta perlindungan kepada negara Islam. Selain itu, walimah pula merupakan harta rampasan perang. Kharaj pula membawa maksud cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Al-Fai pula merujuk kepada harta yang dirampas daripada orang kafir harbi tanpa melalui jalan peperangan. Musyrik pula merujuk kepada cukai yang dikenakan sebanyak 10% daripada hasil pertanian ke atas pemilik tanah. Zakat pula merujuk kepada kadar harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam menurut syarat-syarat yang tertentu. Dalam bidang pertanian pula, Saidina Umar bin Al-Khattab telah memberikan sumbangan iaitu dengan memajukan bidang pertanian. Bagi meningkatkan lagi hasil pertanian negara, Saidina Umar telah membina terusan dan juga tali air. Contohnya, adanya empangan Abu Musa dan juga terusan Amirul Mukminin. Terusan Amirul Mukminin ini dia menyambungkan Sungai Nil dan juga Laut Merah. Dan empangan Abu Musa pula dia menyambungkan Sungai Tigris dengan Bandar Basrah. Hebat kan? Selain itu, Saidina Umar juga dia melakukan kaji selidik tanah-tanah yang ada dan apabila tanah tu okey, tanah-tanah ni akan ditanam dengan tumbuhan-tumbuhan yang mana dapat menghasilkan kualiti yang terbaik dan bermutu tinggi. Dia sambung pula sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab dalam bidang ekonomi, iaitu yang ketiga, Saidina Umar bin Al-Khattab telah memantapkan lagi sistem percukaian. Kenapa buat macam tu? Sebenarnya, demi memastikan perkembangan ekonomi negara dan juga pendapatan kerajaan meningkat, Khalifah Umar telah memperkenalkan sistem percukaian yang terbaharu, iaitu cukai-cukai akan dikenakan mengikut kualiti tanah dan juga jenis tanaman. Sebagai contoh, ladang-ladang pertanian yang lebih subur akan dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Khalifah Umar bin Al-Khattab sentiasa memantau pelaksanaan pungutan cukai di negaranya, termasuklah para pegawai yang berkaitan. Kesannya, sistem pungutan cukai menjadi lebih cekap dan perbendaharaan negara menjadi semakin meningkat. Selain itu, beliau juga telah mengubah sistem pungutan cukai terdahulu yang membebankan para petani. Jom kita lihat sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab dalam bidang pendidikan. Baiklah, yang pertama, Saidina Umar bin Al-Khattab telah banyak menubuhkan sekolah dan juga masjid untuk mengembangkan ilmu, contohnya ilmu Al-Quran. Selain itu, beliau juga telah menyediakan guru-guru untuk mengajarkan ilmu Al-Quran. Dan guru-guru ini telah diberikan keistimewaan, contohnya diberikan ganjaran gaji yang lumayan. Yang ketiga, setiap penduduk pula digalakkan untuk menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran dan sesiapa yang menghafaz akan mendapat penghargaan daripada khalifah sendiri. Bukan itu sahaja, semasa pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab, beliau sangat menggalakkan umatnya untuk belajar ilmu-ilmu lain, contohnya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Beliau juga mewajibkan untuk setiap umat mengetahui tentang asas perundangan Islam. Beliau juga amat menggalakkan umatnya untuk mengetahui tentang ilmu pertahanan diri dan juga peperangan. Contohnya, kemahiran berkuda dan juga memanah. Akhir sekali, Saidina Umar bin Al-Khattab telah melantik golongan yang arif dalam bidang ilmu lain seperti pengajian ilmu hadis dan juga perundangan Islam untuk mengajar kepada orang ramai. Sebagai contoh, Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit telah dihantar ke kota-kota besar seperti Syria dan juga Kufah untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar. Jom, saya bawakan pula apakah sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab dalam bab ketenteraan. Jom kita nantikan. Baiklah, yang pertama, sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab dalam bab ketenteraan ialah beliau telah menubuhkan pasukan tentera tetap dan juga pasukan tentera sukarela. Dan setiap tentera diwajibkan untuk menjalani latihan ketenteraan seperti menunggang kuda dan berjalan kaki tanpa memakai sebarang alas kaki. Bukan itu sahaja, tentera tetap juga tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian. Kenapa ya? Tujuan dia adalah untuk menanamkan semangat ketenteraan dan juga untuk mengelakkan tanggapan serong orang ramai terhadap tentera Islam pada ketika itu. Bukan itu sahaja, Saidina Umar bin Al-Khattab juga telah membina pusat-pusat ketenteraan di kota-kota utama. Contohnya di Madinah, Kufah
Basrah dan juga Fustat. Selain itu, beliau juga telah membina kubu-kubu pertahanan terutamanya di kawasan sempadan musuh untuk menjamin keselamatan kerajaan Islam. Dan semasa pemerintahan zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tentera Islam merupakan tentera yang paling cemerlang kerana mampu meluaskan lagi wilayah Islam ke seluruh dunia. Contohnya, Islam tersebar sehingga ke Iraq, Iran, Lebanon, Mesir, Palestin dan sebagainya. Dan dipercayai juga pada ketika itu sebanyak 4,050 buah kota telah jatuh ke tangan Islam. Ini menunjukkan bahawa tentera Islam sangat cemerlang pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bukan itu sahaja, setiap askar yang berkhidmat untuk negara akan diberikan upah. Dewan Tentera ataupun Daftar Tentera diperkenalkan untuk menentukan skim gaji dan juga allowance tentera. Contohnya, bagi tentera Muhajirin dan Ansar, mereka menerima sebanyak 3,000 hingga 5,000 dirham setahun. Dan peserta-peserta Perang Yarmouk pula, mereka menerima 2,000 dirham setahun. Kesimpulannya, kita perlulah meneladani sifat kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menjadi pemimpin yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Begitu banyak sumbangan yang telah diberikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk memastikan kita umat Islam merasai kesenangan pada hari ini. Contohnya, penggunaan takwim hijrah merupakan perkara yang amat menyenangkan bagi kita. Dan pada tahun ini merupakan tahun yang ke-1445 hijrah. Jadi, marilah kita ubah diri kita untuk menjadi lebih baik supaya kita dapat meneladani contoh kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.